Syukur sangat-sangat kita pada Allah Ta'ala dapat terus menghirupkan Ramadan, suasana Ramadan yang penuh barakah ini. 2 bulan lebih kita berdoa pada Allah Ta'ala, minta Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, wabalighna Ramadan. Jadi sekarang ni kita sedang berada dalam Ramadan. Alhamdulillah kita dapat menghidupkan ihya Ramadan, siangnya berpuasa dan malamnya beribadat. Maka tuan-tuan sekalian, ibadat ini sebagai bekalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah pesanan Allah Taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak berguna harta benda dan anak bina, melainkan mereka yang kembali kepada Allah dengan membawa qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang bersih, hati yang berjinak-jinak dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ibadat yang kita lakukan ini dengan penuh kerendahan diri menjadikan kita ini, tuan-tuan, hamba Allah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita amat perlukan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa dan setiap ketika. Antumul fuqara ila Allah. Kamu tu fakir, amat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hidup sampai mati, tuan-tuan sekalian. Tambah kita yang berumur ni, macam saya ni, umur dah 70 tahun. Tunggu hari-hari, tuan-tuan, kembali kepada Allah Ta'ala. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna. Ya Allah, Tuanku, jadikanlah sebab baik hari aku bertemu Engkau, yakni hari kematian aku, wa anta radin anna, dalam keadaan Engkau redha kepada aku. Kalau Tuhan redha kita, tuan-tuan, bahagialah kita. Tapi kalau Tuhan tak redha kita, celakalah kita. Sebab itu kita amat berhajat kepada Allah. Ingat, tuan-tuan, hari kematian, kita akan mati. Hari itu, tuan-tuan, Nabi sebut, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya bagi kematian itu dia ada sakarat. Sakarat ni mana? Sakaratul maut, sakitnya amat sangat. Sakarat ni, tuan-tuan, berasal kata sakar. Sakar ni mabuk. Sakit yang amat sangat, ibarat orang mabuk, hilang pertimbangan. Kesakitan yang tak pernah kita alami sepanjang hidup kita. Itu sakaratul maut. Nabi ibaratkan, tuan-tuan, seperti orang yang memegang pedang yang tajam, dia tikam kita, dia tetak kita, dia cantai kita 300 kali. Nabi Daud alaihissalam duduk di tengah padang, duduk di tengah padang. Dia tengok kambing sedang makan rumput. Bagi tahu kepada sahabat dia, kamu tahu tak apa itu sakaratul maut? Sakaratul maut ibarat kambing ni disiat kulitnya hidup-hidup. Itu sakit dia. Nabi Isa alaihissalam satu hari duduk atas kubur. Dia berdoa pada Allah Ta'ala, minta orang yang mati itu dihidupkan semula. Mukjizat yang Allah bagi pada Nabi Isa, orang ni mati hidup balik. Nabi Isa tanya satu soalan, macam mana rasa sakit nak mati? Apa dia kata? Aku dah mati 1000 tahun, tapi sakitnya sampai sekarang tak hilang lagi. 1000 tahun mati, sakit lagi. Itulah yang kita akan hadapi, tuan-tuan. Kita banyak duit, masuk hospital pakar, keliling kita 5 orang doktor pakar. Dia kali buat apa-apa, boleh tengok lah. Kita lah yang tanggung sakit, tuan-tuan. Begitu juga kita ada anak-anak pinak, adik-beradik, cucu apa semua keliling kita, tak boleh buat apa. Sakit tu kita tanggung. Kita nak harapkan siapa masa tu? Cuba abang main. Cuma berharap kepada kasih sayang dan belas kasihan daripada Allah Ta'ala. Allah mahawin alaina fi sakaratul maut.
Ya Allah, ya Tuhanku, ringankanlah aku ni nak menghadapi sakaratul maut. Itu pertolongan Allah yang amat kita harap. Ni ibadat-ibadat ni tuan-tuan, nak mendekatkan diri kita dengan Allah, agar Allah sayang kita, Allah rahmati kita, Allah kasih kepada kita. Nabi kata apa tuan-tuan? Man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir kalamnya mengucap kalimah la ilaha illallah, masuk syurga. Bolehkah kita mengucap dua kalimah syahadah? Nabi kata la ilallah ni khafifataini alal lisan, dia ringan daripada sebutan. Wasakhilatainil fi mizan, berat pada timbangan. Walaupun sebutnya ringan, tapi belum tentu lagi tuan-tuan kita boleh mengucap kalimah tersebut. Cuba tuan-tuan sebut la ilallah, buka bibir sikit cukup. Tuan-tuan sebut la ilaha illallah, bibir tak bergerak awal, yang bergerak cuma lidah. Cukup ringan kalimah tersebut. Tapi kalau Tuhan tak sayang kita tuan-tuan, kita tak boleh mati mengucap dua kalimah syahadah. Apa cerita kubur dan sebagainya, Masya Allah tuan. Ramadan ni tuan-tuan, ibarat kita ni duduk atas muka bumi ni macam orang yang musafir, berjalan di padang pasir yang kering kontang. Tiba-tiba tuan-tuan, kita jumpa satu pohon yang rendang. Kita berteduh bawah pokok tersebut sebab letih, panas, melindung di bawah, berteduh di bawah pokok tersebut. Pokok ni pula ada buah yang ranum-ranum boleh dimakan. Terus tentu kita ambil kutip buah panjat pokok, ambil buah-buah ni, buah dalam plastik sebagai bekalan kita untuk meneruskan perjalanan kita. Itulah hidup ini tuan-tuan, ibarat kita sedang bermusafir, mengharungi macam-macam ujian, macam-macam masalah, macam-macam rintangan, bagai-bagai. Kita berjumpa dengan satu bulan, namanya bulan Ramadan. Di sini banyak kita boleh ambil bekalan tuan-tuan sekalian. Banyak anugerah-anugerah daripada Allah Ta'ala, hingga Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ibnu Abbas kata, aku dengar Nabi SAW bersabda, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, kalaulah umat aku tahu apa yang ada pada Ramadan itu, la tamannau an takuna sunnatu kulluha Ramadan. Sudah tentu mereka nak kalau boleh tiap-tiap bulan Ramadan ke semua. Kalau umat aku tahu apa yang ada pada bulan Ramadan. Masya Allah tuan, nikmatnya cukup besar. Ada orang tulis kat saya dalam Facebook, dia kata kita ditangi setiap rumah kita ni, ditangi oleh seorang hamba Allah yang cukup hebat, namanya Ramadan. Dia main ni tuan-tuan, bawa hadiah yang cukup istimewa, macam-macam hadiah yang berharga. Dia main bukan seorang, dia bawa anak dia dan cucu dia. Anak dia ada 3 orang, cucu ada 2 orang. Dia nama Ramadan, anak dia nama Saum, seorang lagi nama Iftar, seorang lagi nama Tarawih. Cucu dia 2 orang, seorang nama Witir, seorang nama Sahur. Dia duduk rumah kita sebulan dia satu Ramadan sampai 30 Ramadan. 1 Syawal dia akan balik. Tiket kapal terbang pun dah ambil, vaksin pun dah cucuk. Tiket kapal terbang tu dia akan naik tuan-tuan. Dia tengok dia punya tiket kapal terbang tu, pesawat dia Idul Air. 1 Syawal dia balik lah tuan. Dia ni bawa makna kata hadiah yang hebat-hebat dan cukup istimewa. Sebab itu marilah kita munafaatkan kehadiran Ramadan yang penuh barakah. Janganlah tuan-tuan datang Ramadan, keluar Ramadan kita duduk lagu tu juga. Sebelum Ramadan tak main masjid, lepas Ramadan lepas tu dia main tarawih, lepas tu dia tak main dah. Sebelum Ramadan dia tak berjamaah.
Masa Ramadan di jemaah Ustaz. Lepas Ramadan duduk lagu lama balik. Orang tertua kata, jangan jadi macam anjing. 10 kali jong lalu, anjing tetap mencabak ekor. Ramadan ni sebuah madrasah. Sebuah kolej. Sebuah pusat latihan. Sebuah universiti. Sebuah pondok pengajian. Sebuah ma'at tahfiz. Ramadan ni. Siapa masuk, keluar mesti berbeza. Kita buat permohonan untuk minta jawatan polis. Pergi interview, diterima. Kena masuk pusat latihan polis. Pulapol, 6 bulan. Masa belum masuk Pulapol ni, kita kan reti kawan. Keluar-keluar pandai tak kawan? Pandai kan? Tentu berubah. Ni macam adik kita ni tadi, jadi imam tarawih. Sebelum masuk tahfiz, mana dia reti baca macam tu? Dengan tajwidnya betul, dengan ni semua kan lah. Idram tak idram, mat tak mat. Belum tu dia tak tahu. Keluar-keluar baca elok, cantik. Tidak? Berbeza daripada sebelum masuk dengan lepas masuk. Jadi kita ni takut jadi macam tu. Saya tahulah tuan-tuan, saya ni mengajak kata tempat. Kalau lepas Ramadan tuan-tuan, nak mula balik cukup payah. Lepas raya, kadang-kadang sebulan kuliah tak boleh mula lagi. Siapa? Orang tak ada, tak oi, raya tak habis lagi. Patutnya bila kita makna kata masuk Ramadan ni keluar, hebat kita. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa kata Allah dengan puasa tadi ni. Banyak kita tak ambil aktibar Ramadan. Tadi saya dengar Tok Bilal kata apa? Al-Khalifatul Awwal ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ada tak? Al-Khalifatul Tsani ba'da Rasulillah sallallahu. Dia bulan Ramadan dia ada, bulan lain pun ada. Apa faham tak Tok Bilal kata apa tu? Dia kata apa? Man khama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Nabi kata, siapa mendirikan Ramadan imanan dengan penuh keimanan, buat mata kerana Allah Ta'ala semata-mata, wa ihtisaban. Ihtisab ni apa? Hisab. Hisab ni kira-kira. Makna buat ibadat tu dengan penuh kesedaran. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Nescaya diampun oleh Allah dosa-dosanya yang terdahulu. Lah ni kita nak buat ibadat dengan penuh ihtisab, sedang. Sedang ni Tok Bilal kata apa ni? Tak sat ni. Al-Khalifatul Ula, awal. Tapi yang betulnya Al-Khalifatul Ula. Yang betulnya Al-Khalifatul Saniyah, bukan Sani, Saniyah. Sebab Al-Khalifah ni, dia ni mu'annas. Walaupun khalifah tu laki-laki, tapi kalimah itu mu'annas. Sifat dia pun mestilah mu'annas juga. Ada tah mahfutah. Saniyah. Al-Khalifatul Salisah. Al-Khalifatul Rabi'ah. Khalifah ni apa dia? Khalifah ni khalif. Khalif ni pengganti. Pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas wafat Nabi. Nabi wafat. Dia ada pengganti menjalankan tugas-tugas kenabian. Apa tugas tu? Tugas khalifah ni tegakkan agama dan makna tadbir dunia dengan hukum agama. Sebab tu tengok khalifah yang 4, terutamanya Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Dia memerintah dengan hukum agama. Dia jaga agama. Khalifah ni tuan-tuan tertegak di muka bumi Allah ni 1000 tahun. Tumbang pada tahun 1924. Baru 100 tahun kita tak ada khalifah. Semasa ada khalifah tuan-tuan, khalifah jaga umat Islam. Jangan kata nak bunuh orang Islam, nak jentik pun tak boleh. Sebab khalifah
ada jaga. Khalifah ni dah tumbang pada tahun 1924. Hari ini umat Islam tak ada khalifah. Tak ada khalifah. Ketika kita tak ada khalifah, kita jadi macam anak ayam kehilangan ibu. Berceridau. Orang boleh buat apa saja. Macam di Palestin. Orang boleh buat ikut suka. Sebab khalifah dah tak ada. Maka bangkit Tok Bilal kita. Ingatkan kita. Al-Khalifatul Awal. Khalifah pertama. Artinya kita pernah ada khalifah. Dengan cara tak langsung, tuan-tuan sekalian, Tok Bilal ni ajak kita menegakkan balik khilafah Allah di muka bumi. Baguslah, bagus. Semangat kita ni. Tapi duduk lagu tu lah. Tak ada perubahan sebab kita tak sedar. Di sana ajak tuan-tuan mai lah. Kita makna kata keluar pada madrasah Ramadan ni dengan penuh keinsafan. Kita nak mati tuan-tuan, siapa tak boleh tolong kita melainkan Allah Ta'ala. Jadi qiyamul lail kita, tarawih kita, puasa kita membentuk jiwa kita, mendekatkan diri kepada Allah. Tuan-tuan fikirlah. Makna Tuhan ni tak bagi kita makan. Dia tak bagi kita makan yang halal. Makan, minum ni halal. Tapi bila Tuhan tak bagi siang hari, kita tak makan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita makna kata nak rapatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Ramadan dapat tarbiyah kita. Saya tuan-tuan nak baca ayat puasa. Sebab Ramadan ni dua yang benda besar. Yang paling besar dua. Yang pertama tuan-tuan, Allah berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Quran. Bulan turun Quran tuan-tuan. Bukan sahaja Quran diturunkan bulan Ramadan. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur diturunkan pada bulan Ramadan, kata para alim ulama. Kita pun tuan-tuan sekalian akan ditanya dalam kubur besok. Wa ma imamuka? Siapa imam kamu? Nak jawab apa? Al-Quranu imami. Quran tu imam aku. Jadi kalau kita tak baca Al-Quran, tak reti baca Quran, nak jawab macam mana? Katalah boleh jawab. Wa ma imamuka? Al-Quranu imami. Quran tu imam aku. Okey, malaikat kata baca Al-Quran aku nak dengar. Malaikat ambil Quran bagi kat kita. Kita pun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mari. Mana ada Al-Mari? Alif Lam Mim Ra. Dia tutup Al-Mari. Malaikat bagi darjah mempui. Bacalah Quran tuan-tuan. Kita akan duduk dalam kubur. Agak siapa nak teman kita dalam kubur? Tuan-tuan, kalau kita rajin baca Quran, Quran teman kita dalam kubur. Kita bangkit di padang mahsyar besok. Siapa nak tolong kita? Antara yang boleh tolong kita Quran. Tuan-tuan buka Quran muka depan tu. Doa khatam Quran. Saya nak ambil tang tengah. Tak ambil awal, tak ambil ujung. Ambil tang tengah. Kan? Allah majal Quran lana fid dunya kharina. Wa fil khabri mu'nisa. Wa fil qiyamati syafi'a. Wa ala sirati nura. Wa ila jannati rafiqa. Wa minan nari sitran wa hijaba. Ini hadiah tuan-tuan Quran. Seperti mana kita baca doa tu, kita minta apa? Ya Allah Tuanku, jadikanlah aku dengan Quran ni di dunia ni kharina, rapat, rajin baca Quran. Bila kita rajin baca Quran, apa kita dapat? Wa fil khabri mu'nisa. Dalam kubur ni tuan-tuan, dia mu'nis, dia jinak dengan kita. Quran ni berjinak-jinak dengan kita. Tuan-tuan ingat, dalam kubur ni tuan-tuan, kita duduk seorang-seorang. Bukan siapa teman. Duduk seorang-seorang. Orang rajin baca Quran, Quran teman dia. Wa fil qiyamati syafi'a. Pada hari kiamat, Quran ni syufaatkan orang yang membaca dia. Dalam kitab Sayyurus Salikin tuan-tuan,
Imam Ghazali bawa satu hadis, Nabi kata, syufaat yang paling kuat, syufaat Quran. Syufaat Quran ni lebih kuat daripada syufaat para Nabi alaihimussalatu wassalam. Wa ala sirati nura. Ketika kita melintas siratul mustaqim, Quran bertindak sebagai lampu yang amat terang, suluh cahaya yang terang di atas siratul mustaqim. Wa ilal jannati rafiqa. Ketika kita berlari-lari atas siratul mustaqim, Quran tu rafi'. Dia rapat, dia meremba-remba dengan kita. Wa minan nari sitran wa hijaba. Daripada bakaran api neraka, tuan-tuan, Quran bertindak sebagai sitran. Sitran ni terai. Wa hijaba, tembok yang tebal menghalang kepanasan api neraka sampai mak kita. Jadi Ramadan, bulan Quran, mudah-mudahan kita rajin baca Quran di bulan Ramadan ni, insya-Allah menjadikan Quran sebagai hidup kita, insya-Allah. Tuan-tuan, kalau kita tengok kubur, tuan-tuan, kubur tu, apa kita nampak? Kita nampak batu nisan ada. Tapi tuan-tuan, Nabi pernah sebut apa yang amat dihajati oleh ahli kubur. Orang duduk dalam kubur dia tidak apa. Rata-rata orang yang mati dalam kubur, tuan-tuan, minta kepada Allah dihidupkan semula untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta, ya Allah, hantar kami balik ke dunia, kami nak buat ibadat. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, ya Tuhanku, hantarlah kami balik ke dunia. Kami dah tengok semua ni. Hantar kami balik ke dunia, kami nak buat amal soleh. Nak beribadat, tuan-tuan, di dunia ni lah. Dalam kubur tak boleh buat ibadat. Mari kita gunakan peluang semaksimum mungkin untuk beribadat pada bulan, kepada Allah Ta'ala. Bulan Ramadan mendidik kita agar kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran, tuan-tuan, Allah cerita orang yang dekat-dekat nak mati. Dia dah tahu dah dia akan mati. Kaki dah tak boleh gerak, lutut paha tak boleh gerak dah. Dah sampai ke dada ni. Dia tahu dia akan mati bila-bila masa. Lagi seminit dia nak mati, dia minta sungguh-sungguh kat Tuhan. Dia minta kepada Allah. Apa dia minta? Dia nak apa? Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ya Allah, Tuhanku, kalau hang panjangkan umur aku sikit pun jadilah. Ila ajalin qarib, bagi panjang sikit umur aku, seminit 2 minit jadilah. Hang nak buat apa? Fa asaddaqu, aku nak bersedekah. Wa akum minas salihin, aku nak jadi orang soleh. Aku nak pergi masjid, aku nak pergi berjemaah, aku nak pergi mengaji. Terlewatlah, tuan-tuan. Ini peringatan-peringatan daripada Allah agar kita insaf dan sedar. Ambil Quran salah satu daripada makna kata pendekatan kita dengan Allah Ta'ala dengan rajin baca Quran. Kalau hafal lagi hebatlah, tuan-tuan. Nah. Yang kedua, bila sebut Ramadan, sebut puasa. Mari kita dengar sikit, saya nak ulas dalam masa 2-3 minit ayat tentang puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajib ke atas kamu berpuasa seperti mana yang difardukan ke atas orang-orang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Tuan-tuan, ayat ini menggambarkan pada kita sebelum Tuhan suruh puasa, Tuhan panggil kita dulu. Ya ayyuhallazina amanu. Amanu ni fi'il madhi, tuan. Bahasa orang putih dia panggil past tense. Bahasa Melayu perbuatan yang telah lepas. Jadilah makna ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang telah beriman. Orang yang beriman saja Allah wajibkan puasa.
Kutiba alaikumus siyam. Difardu ke atas kamu berpuasa. Pasal Allah tak panggil ya ayuhan nas, wahai manusia. Dah Allah pilih orang beriman saja. Allah turuh puasa. Allah pilih orang beriman saja untuk berpuasa. Orang kafir Allah tak bagi puasa. Dan Allah tak terima puasa pun. Maknanya puasa ni hadiah kepada orang beriman. Bukan bebanan. Ia merupakan tuan-tuan anugerah daripada Allah Ta'ala. Kama kutiba alal lazina min qablikum. Seperti mana yang pernah Allah fardukan kepada orang terdahulu daripada kamu. Semua umat-umat dulu, agama samawi, semua puasa. Nabi Adam puasa, Nabi Daud puasa, Nabi Musa puasa, Nabi Isa puasa. Nabi-Nabi semua puasa. Nabi Adam, dia puasa 13, 14, 15 bulan cerah. Dia panggil hari bayat. Wajib Nabi Adam puasa 13, 14, 15. Tapi umat Nabi Muhammad, hukumnya sunat. Nabi Allah Daud puasa selang sehari. Kita pun boleh puasa Nabi Daud pun boleh puasa sunat selang sehari. Umat Islam pun puasa. Bukan setakat agama samawi, agama sesat pun puasa, tuan-tuan. Ayah Pin pun puasa. Buddha pun puasa, Hindu pun puasa, Bengali pun puasa. Mana ustaz tahu? Aku ustaz, aku tahu. Kebetulan tuan-tuan, Tuhan takdirkan saya, tuan-tuan, duduk 5 tahun dalam kem tahanan Kemuntin. Saya puasa 5 kali duduk dalam kem. Dan saya sempat bergaul tuan-tuan, dengan orang Buddha, dengan orang Hindu, dengan orang Bengali. Saya tengok mereka puasa cara mereka. Masa saya duduk kem tahanan tu, orang Cina yang ramainya komunis. Saya faham komunis, tuan-tuan, tak ada agama. Tapi komunis Malaysia ni dia lain. Dia tak sama komunis China, komunis Rusia, dia tak sama. Komunis China, Rusia, dia pun tak percaya ada Tuhan. Tapi komunis Melaya ni, dia beragama Buddha, perjuangan saja komunis. Tapi agama dia, agama Buddha. Melayu pun ada, tuan-tuan. Kuat sembahyang, kuat puasa, tapi menyokong perjuangan champion komunis. Duduk sekali dengan saya sembang dengan mereka semua. Satu hari, tuan-tuan, mereka ni komunis ni biasanya kalau malam ke-12, ke-1 baru tidur tengok TV. Tapi hari tu, tuan-tuan, pukul 6 petang mereka kumun periuk muai. Selalu makan 3 mangkuk. Kali ni balik 6 mangkuk. Makan sungguh. Lepas makan-makan tuan pukul 8, tutup TV, tutup lampu, semua tidur. Tak tengok TV pula hari tu. Semua pakai tidur. Mangkit pagi 7 pagi, sekali lagi kumun periuk nasi, periuk muai. Makan banyak sungguh. Tengok luar biasa. Saya tanya, pasal apa kawan ini macam? Oh ustaz, kita orang puasa. Kita orang Buddha puasa malam. Pukul 6 petang makan sok. 7 pagi buka puasa. Puasa apa makan? Puasa malam tak apa pun boleh. Itu puasa Buddha. Tak percaya apa tanya dia, Pak. Hindu puasa apa nak tahu? Ada seorang nama Manyam. Dia cukup baik dengan saya. Bila time makan, dia bawa nasi dia, main duduk dengan saya makan. Pinggan nasi dia makan dengan saya. Dekat dengan saya. Satu hari tu ada pukul 1 tengah hari, dia tak main lagi makan. Aku perut lapar. Aku cari dia. Dia mentua, weh Manyam, cepatlah aku lapar. Tunggu apa hari? Minta maaf ustaz, ini hari saya puasa. Hang puasa? Pagi tadi aku tengok minum susu. Tak ada, kita orang Hindu, kalau puasa, boleh minum susu. Makan juga tak boleh. Oh, dia apa Hindu puasa, tuan-tuan. Dia boleh minum susu. Makan yang tak boleh. Itu puasa Hindu. Apa nak tahu Bengali puasa macam mana? Kebetulan, tuan-tuan, ketika saya duduk di kamp tahanan Kemuntin, ada 7 orang Bengali yang ditahan bawah ASA. Mereka ni semua pegawai tentera. Kapten tentera udara ada, pegawai tentera darat ada, pegawai tentera laut pun ada.
Saya tanya dia pasal apa? Hang kena tahan AS ni kemunti ni. Kami jual maklumat rahsia tentera Malaysia kepada tentera Singapura. Sebab itu mereka ditahan di bawah ISA. Salah seorang tu ada pilot tuan-tuan. Dia bawa ni jet berjuang ni. Namanya Gujaran Singh. Dia cukup baik dengan saya. Selalu mai tanya saya pasal agama Islam. Dia cukup hormat dengan agama kita. Orang azan, kalau dia tengah berjalan, dia berhenti terus. Habis azan, baru dia berjalan balik. Kita doa, dia pun angkat tangan. Sembang memang rancak. Satu hari, tuan, dia duduk sebelah saya tanya dia, tak mau jawab. Tanya, tak jawab. Habis-habis dia buat lutu, buat tangan. Saya kata, dia ni kenapa? Selalu bercakap. Hari ni, buat tangan dia. Kawan dia kata, Ustaz, kita punya kawan, ini hari puasa. Kita sing, puasa tak bercakap. Pula dah. Puasa kita lah. Makna kata yang paling sempurna, yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujung ayat tu, Allah sebut, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan ni dia ada dua macam. Satu litamanni, satu litaraji. Mudah-mudahan yang pertama litamanni ni, litaraji ni harap-harap boleh dapat. Macam nama periksa ni, harap-harap lulus lama oi, harap-harap. Itu nama litaraji, kemungkinan boleh ni. Orang puasa ni harap-harap dapat sifat takwa. Satu lagi litamani. Litamani ni harap-harap memang tak boleh. Mudah-mudahan saya kembali menjadi muda. Saya umur 70. Mudah-mudahan jadi balik umur 17. Apa? Ini pernah diucap oleh Waraqah bin Naufal. Bila Nabi terima wahyu yang pertama di Gua Hira, Nabi balik berselimut, takut. Khadijah bawa Nabi jumpa pak dara dia, Waraqah bin Naufal. Waraqah ni seorang ahlul kitab yang hafal Taurat dan Injil. Kan? Dia pak menakan Siti Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi. Bila sampai rumah Waraqah, Waraqah kata, Muhammad, wahai anakku, cerita apa yang kamu alami, cerita kat aku. Nabi ceritalah begini. Batu Waraqah kata apa? Hazan namus. Yang datang kepada kamu ni namus, yakni Jibril, yang pernah datang kepada Nabi Musa. Kaulah Muhammad, Nabi umat ini. Mudah-mudahan aku kembali menjadi muda, kata Waraqah bin Naufal. Ketika mana kamu diusir daripada kampung halamanmu, aku akan pertahankan kamu sekuat-kuat yang boleh. Jadi Waraqah bin Naufal kata, mudah-mudahan aku kembali jadi muda. Boleh tak jadi muda balik? Itu nama litamanni. Ya laitani kuntu turaba. Mudah-mudahan aku kembali jadi tanah. Siapa kata? Orang kafir. Kita duduk muka bumi, tuan-tuan, kita bela binatang. Siapa bela binatang, dia bertanggungjawab bagi makan binatang dia tu. Bila kita bela kucing, tanggungjawab kita. Bela ayam, bela kambing, bela lembu, tanggungjawab kita bagi makan gitu begini. Jangan duk bagi makan tulang. Bela kucing bagi makan tulang. Hampa ni bila tulang-tulang tak habis tu, bagi kat kucing. Cuba hantarai makan tulang sekok, boleh tak? Dah boleh. Bagilah termenu sekok, dekut tak apa-apa. Yang tu tak apa lagi. Setengah tu kasar. Maya rajin pergi masjid. Balik-balik rumah, buka pintu, kucing duduk depan pintu. Kucing, dia kata kucing halang dia nak berjalan. Dia serepak kucing terpelanting sampai ke dapur. Besok di akhirat, Allah buka mahkamah keadilan. Mahkamah ni apa tak boleh tipu dia. Tak boleh sogok hakim semua, tak boleh. Ini mahkamah betulnya mahkamah. Allah Ta'ala tuan-tuan panggil kita. Allah dedahkan apa yang kita buat kat kucing tu. Kita terpaksa mengaku. Nak lari pergi mana? Kangen cakap. Kaki yang sepak kucing bercakap.
tangan yang sapak tampak muka kucing akan bercakap. Nak lari pergi mana? Allah buat apa? Allah jadikan kucing besar kita, kita besar kucing. Kita jadi macam kucing kecil lah. Kucing jadi besar kita, dia setepak kita berlatih sampai kita dah habis balai semua, Allah jadikan binatang ni kembali jadi tanah. Kita yang sepak kucing ni kita dah tahu dah. Bukan kucing kita sepak, baca-baca kita buat. Terajang sana, terajang ni, kita nampak ke mana kita nak pergi. Ketika itu, dengan perasaan takut dan penuh pengharapan pada Allah, kita kata, ya laitani kuntu turaba. Mudah-mudahan ya Allah, kau kembalikan aku jadi tanah. Boleh tak? Kita mana ada tanah. Kita dua aja, syurga atau neraka. Ni la'alla di sini mudah-mudahan tak boleh dapat. Jadi bab takwa ni dengan puasa ni la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Takwa apa? Takut kat Tuhan. Taat kepada perintah Allah. Junjung perintah Allah. Kenapa perlu takwa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Cari bekal oleh kamu. Sebaik-baik bekal ialah at-taqwa. Perjalanan kita masih jauh, tuan-tuan. Nak duduk dalam kubur pun tak tahu berapa ribu tahun. Di padang mahsyar semua, bekalan kena banyak. Di Ramadan mendidik kita, mudah-mudahan kita memperbanyakkan ibadat kita kepada Allah. Jadi sebelum saya berunduk, tuan-tuan, nak sampaikan pesanan seorang Tok Sufi berkaitan dengan puasa. Mudah-mudahan jadi iktibar kepada kita sama. Saya ambil pada kitab Imam Ghazali, tuan-tuan, insya-Allah. Kitab kat saya ni umur dia 1000 tahun. Bukan kitab ni 1000 tahun, isi kandungan dia tu. Imam Ghazali telah meninggalkan kita 1000 tahun yang lalu. Ni kitab dia yang terakhir. Yang dia kata sendiri dalam mukadimah kitab ni, aku tak pernah diberi ilham oleh Allah sehebat ketika mengarang Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ni kitab terakhir Imam Ghazali. Dia sendiri mengakui dia dapat banyak ilham yang hebat-hebat ketika mengarang kitab Minhajul Abidin, kitab terakhir dia. Jadi saya nak ambil seorang kata-kata Imam Ghazali berkaitan dengan persoalan puasa. Kok jadi panduan kita bersama, insya-Allah. Balaghana an ma'rufil al-kharqi annahu qala. Sesungguhnya telah sampai kepada kami daripada Ma'ruf al-Kharqi, sekira-kira dia berkata, iza sumta fanzur alai syai'in tuftir wa indaman tuftir wa ta'amin man ta'kul. Bila kamu puasa, fanzur, amat-amati, cermat, tengok. Min aisya'in tuftir, dengan apa kamu berbuka. Kita puasa 14 jam ni. Kemudian masa berbuka tu yang paling penting. Dengan apa kita buka? Makanan halal ke makanan haram? Kalau makanan halal, alhamdulillah. Kalau makanan haram, wal'iyazubillah. Tuhan tolong 14 jam kita puasa. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa tak dapat apa-apa daripada puasa dia melainkan lapar dan dahaga. Antaranya buka puasa dengan makanan yang haram. Amat-amati. Haram ni, tuan-tuan, kalau binatang macam ayam apa semua sembelih tak betul. Kadang-kadang makanan diproses oleh orang bukan Islam. Makanan kita ni saya nak abang bagi tuan-tuan, 90% diproses oleh orang bukan Islam. Ada jaminan ke benda tu halal? Dia mana kira halal haram? Contoh yang mudah kita faham, mi kuning. Apa jaga-jaga? Jangan makan mi kuning yang diproses oleh orang kafir. Cari yang produk orang Islam tu. Dia pun minyak babi you. Mana ustaz tahu? Aku ustaz, aku tahu lah.
Saya ada bukti tuan. Satu hari tuan-tuan, seorang pemuda Cina umur 20 tahun mai kampung saya. Saya masa duduk Pulau Pangkok. Dia mai jumpa saya, minta tolong saya. Dia masuk Islam. Keluarga dia halau dia keluar. Dia tak tahu nak pergi mana. Duit tak ada, apa tak ada. Saya kata tak apa. Mai duduk dengan aku. Tu isteri satu. Tu mak hang tu. Tu mak hang. Ni pak hang. Tu semua anak-anak aku, adik-beradik hang semua. Saya bawa dia pergi markas tuan-tuan. Saya beli semua, beras semua, kelengkapan semua saya beli. Sardin lah, apa, minyak masak, semua lengkap. Hang duduk sini. Saya panggil ustaz mengajak dia. Keperluan dia, saya tunaikan. Agar dia jadi seorang Muslim yang soleh. Satu hari saya jumpa dia di markas. Saya tanya dia, hang dulu masa hang bukan Islam, belum Islam ni, hang buat apa, kerja apa? Saya ustaz, kerja buat mi. Pak saya toke mi. Lahat ipuhung. Cantik. Boleh tak hang tunjuk kat kami cara buat mi kuning? Boleh sangat lah tak? Dia suruh saya beli tu mesin kayu dengan tangan tu. Masa tu RM25. 2 kilo tepung boleh buat 5 kilo mi. Dia pun buat jadilah semua elok semua. Dia kata kat saya, ustaz, mi kita ni ustaz tahan 2 hari ustaz. Lepas ni dia basi. Pasal apa? 2 hari. Di kedai tu 2 minggu. Dia buh minyak babi ustaz. Takkanlah kot. Kot apa? Saya yang buh. Demi Allah, dia kata ni tangan ni yang buh. Dia tunjuk tangan kat saya. Allah. Lepas tu saya kata macam mana kita nak tahu kata mi tu ada minyak babi? Senang ustaz. Ambil mi tu, pergi hantar kat kap Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Daripada Makmal. Dia boleh cek ada DNA babi. Tapi yang nak mudah sakit sekali ustaz, ustaz beli mi tu, ustaz simpan 2 minggu atau 10 hari. Cukup 10 hari, 2 minggu, ustaz tarik. Ni urat mi, tarik bagi putih. Ustaz tengok tengah-tengah tu, belendiak ustaz. Luar tu elok, tengah-tengah belendiak. Pasal apa tengah-tengah belendiak? Basi Luar pasal apa elok? Dah rajih minyak babi. Bubuh minyak, masak sebangkuk. Ambil minyak babi, tuang baru 2-3 cancah. Gai-gai-gai, percik. Luar tak basi, dalam basi. Aku hurut dada aku. Berapa kali dah, berapa kilo lah minyak babi masuk dada perut aku ni. Patutlah nak hafal Quran bayah. Baca Qul ya ayyuhal kafirun, a'bud. Aku berdidukum tak baik. Dah makan minyak babi. Banyak tuan-tuan, bukan sikit. Banyak produk mereka yang tak tentu arah. Sebab itulah kita nak kena bangkit, sokong BMF. Buy Muslim first. Utamakan pembelian produk orang Islam. Pasal apa? Dengan makan yang halal ni, baru boleh buat ibadat. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat, wa'malu salihah. Wahai Rasul-Rasul, makanlah yang baik-baik, yang halal-halal. Kerjakanlah amal soleh. Dengan makan yang halal, baru kita boleh buat amal soleh. Makanan halal cuma boleh diyakini apabila diproses oleh orang Islam. Kita ada 20 juta kuasa pengguna tuan-tuan di Malaysia ni. Kuasa kita pengguna Islam kuat. Kita boleh tegakkan ekonomi Islam. Kita support. Orang Islam buka kilang mi, kita sokong. Ni di Bukit Tengah tu, ada satu hari, mereka bawa saya pergi melawat kilang fish cake, fish ball. Yang diusaha oleh orang Islam. Mahal lah 2-3 kupang. Alah 2-3 kupang kira apa? Makan minyak babi tu buat apa? 2-3 kupang tak kisah tuan. Asalkan kita makan benda halal, boleh buat amal soleh. Kalau kita duk makan benda haram, jangan mimpi nak buat amal soleh. Yang kedua tuan-tuan, pesan ma'ruf min aisyah wa indaman tuftir. Kamu kena amat-amati dengan siapa kamu berbuka. Kalau kita main masjid buka puasa dengan Tok Imam, buka puasa dengan Tok Bilal, dengan ustaz, kawan-kawan jemaah. Kita makan, saya duduk pergi buka puasa di masjid lah 10 minit ya makan.
Makan sikit-sikit sembahyang. Ni makan di hotel dengan Sami Belu, dia bukan puasa. Buka puasa dengan dia apa-apa, dia tak puasa. Mainlah buka puasa di masjid. Di hotel tak apa hari, buka puasa di Kuil Sing. Apa dengar tak? Berapa tahun lepas? Dia pergi buka puasa di Kuil Sing sampai Sing tu pun terkejut. Dia berheran. Saya kata, buka puasa buat apa di Kuil Sing tu? Apa terawih lah terus. Pelik kan tuan, pergi cuci kuil. Apalah. Aku pelik sungguh. Mai buka puasa dengan orang beriman ni. Kita makan ala kadar. Sikit bukan makan sikit sangat sampai sakit perut. Tak. Jangan terlampau sikit sampai sakit perut. Jangan terlampau banyak sampai senak perut. Makan sederhana. Dengan makan sederhana, kita dapat kekuatan untuk bangun malam, bertahajud. Siapa kata? Nabi kata. Nabi kata apa? La tumitul khalba bikasratit ta'am wasyarab. Jangan matikan hati kamu dengan banyak makan dan banyak minum. Buka puasa banyak-banyak, hati mati. Bila hati mati, nak bangkit bala macam mana? Nak buat ibadat macam mana? Innal qalba kazar'i, Nabi kata. Sesungguhnya hati laksana tumbuh-tumbuhan. Yamutu iza kasura alaihal ma. Pokok ni boleh mati bila banyak sangat air. Pokok sawit pun tenggelam 3 bulan mati yo. Hati kita boleh mati. Bila kita makna kata banyak makan, banyak minum, makan banyak ketika buka puasa. Kita ni tuan-tuan, puasa Ramadan, bukan pasar Ramadan. Lah ni pasar Ramadan. Dia pergi pasar Ramadan, dia rembiang sampai tak tulis sangat. Kita ajak buka puasa masjid, tak mau. Payah ustaz, lepas duk parti aku makan. Buka puasa di rumah. Laksa tu plastik besar 1 kilo. Dia bagi habis. Saat lagi tunda habis huzuk, 1 plastik lagi sepinggan. Lepas tu Khalid tengok cakotiau. Tak makan kembang lah tak. Lepas terawih kembang, cakotiau pula. Sampai kat dada dah kena. Dia tunda ayat nyok 1 jam. Gok tu dia baca ulang sawah. Belengkak. Orang azan Isya dia tak bangkit lagi. Isteri dia kata cepatlah bang. Nu orang azan dah nu terawih. Cakap pun tak darat. Isteri dia pergi, dia naik motor belakang pelan-pelan duk. Sampai masjid tuan, orang dah penuh masjid. Dia duduk belakang. Kena pula malam tu Tok Imam hafal Quran 30 juzuk. Anak muda umur 18. Tenaga tengah kuat, hafal Quran, baca satu malam 1 juzuk. Allah, dia duduk belakang ni berepek seorang. Haram jadah punya Tok Imam nak menunjuk ke orang baca panjang-panjang, pendek-pendek sudahlah. Dia tak dapat kemanisan ibadat bila makan banyak. Ni nasihat Ma'ruf. Yang ustaz minat Ma'ruf ni siapa? Ma'ruf ni orang Kristian tuan-tuan, orang Nasara, masuk Islam, jadi ahli sufi yang terkenal. Yang lebih menarik, pak dia ketua gereja Basrah, bandar Basrah di Iraq tu. Pak dia ketua gereja, ketua padri, masuk Islam, dia tarik. Ya tu yang hebat tu. Ni dia pesan kat kita. Bila kita puasa, amat-amati dengan apa kita bukalah puasa dengan halal. Kedua, buka puasa dengan siapa? Buka puasa lah dengan orang soleh, supaya kita makan tak banyak sangat. Yang ketiga, wa ta'amin man ta'kul. Makanan siapa kamu makan? Boleh beli pasar Ramadan. Jangan cari yang sedap saja tuan-tuan. Kita pilih orang yang jual tu, orang yang masak tu, orang yang soleh, yang soleha. Orang soleh, orang soleha, dia jaga makanan halal haram ni, dia amat-amati sungguh. Kalau orang tu semayang pun tak, pakai seluar pendek, tudung tak pakai, semayang pun tak, dengan diri dia sendiri dia tak beramanah. Macam mana nak amanah dengan makanan yang dia masak?
Ni pesan makruf. Tapi saya tahu tuan-tuan, kalau video, kalau cakap saya ni siar, banyak komen lah. Begitu begini, begitu begini. Ya lah, ikut suka hang lah. Aku baca nasihat ulama. Hang nak pakai-pakai, tak pakai sudah punya pasal lah. Sebab akhir zaman ni banyak orang bencikan ulama. Macam mana? Kita orang yang beriman, kita ingat al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi. Nabi tak ada, dia ganti. Ikut mana ulama, insya-Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Saya rasa cukup kot teratu. Tapi sebelum saya berunduk ni, nak buat rayuan sikit lah. Saya ni tengah duk buat tuan-tuan sebuah komplek tahfiz. Nama komplek saya tu Madrasah An-Nur, pengajian tahfiz dan pondok. Di atas sebuah tanah tuan-tuan yang tinggi nilai dia. Dekat Teluk Nipah, Pulau Pangkok. Di Pulau Pangkok tu tuan-tuan ada satu kawasan peranginan. Ada dua pulau depan tu, depan Teluk Nipah tu, Pulau Mentanguk dengan Pulau Giam. Ayaknya jernih. Pelancong-pelancong ni cukup ramai tuan-tuan sekalian. Tanah situ cukup mahal. Jadi pak saya tinggal tanah, sekeping tanah 2 ekar lebih kurang. Di dekat Teluk Nipah, dekat dengan laut. Kami ada 5 beradik. Orang tawar kat saya tuan-tuan 2 juta. Kalau aku jual, aku jadi jutawan lah. Tak main mengajak awak. Tapi hati saya tuan-tuan, dia berat nak buat tahfiz. Yang pertama tuan-tuan, sebab masa pugang tanah tu, saya kecil lagi, umur 12 tahun. Ikut pak saya. Pulau Pangkok masa tu mana jalan raya macam ni. Nak pergi Teluk Nipah kena panjat bukit tu, tinggi nak mampu. Kandak lah, tanggung lah, apa nama, kapak lah, golok lah, cangkui apa semua. Allah. Bawa makanan biskut beras apa semua, seminggu balik pula mai. Jadi susah payah tu saya ingat. Yang kedua, saya ketika kena tahanan ISA dulu, dibuang daerah di situ. Setahun saya duduk situ. Saya buat kebun, tanam sayur, bela ayam, bela itik. Yang nostalgia tu petang-petang. Dengar bunyi burung kuang. Kuang, kuang. Malam-malam kerayak pasang, dengar bunyi ombak sampai ke rumah tuan. Jadi nak jual sayang sangatlah. Kami ni tuan-tuan ada 5 beradik. Sebulan istikharah, mayang hajat, minta doa, Allah lembutkan hati adik-adik saya, kak saya. Lepas sebulan saya confident, saya pergi jumpa kak saya. Kak saya duduk di Gerik. Dia duduk di Felda 40 dekat Lawin. Kak, awak dik, dia panggil saya dik. Itulah dik duk rasa tanah tu tak usah jual lah kak. Oi, kita buat pondok, buat tahfiz. Kut-kut mak kita dengan pak kita dapat habuan. Dia kata apa kat saya, dik, kak ni ada tanah Felda ni, ada tanah 10 ekar. Rumah pun ada, kereta pun ada, anak-anak semua dah kerja. Eloklah tu kita tolong mak pak kita buat macam tu, jadi wakaf. Jadi mak pak kita pun dapat habuan. Berdebuih tuan. Pergi jumpa pula adik saya seorang lagi duduk di Al-Ustaz, dekat pondok Cegak tu. Tapi tuan adik saya meninggal dah. Saya panggil anak-anak dia meh. Anak dia semua perempuan. Ni pacak nak abang kampung ni awak. Pacak duk cadang tanah Tok Wan tu nak buat tahfiz, nak buat pondok. Kok boleh bantu Tok Wan nampak di dalam kubur. Elok pacak, eloklah kami. Allah berdebuih lagi. Tuan-tuan jangan meminum. Kalau bagi sama rata pun bagi 400 ribu seorang tu. 400 ribu sikit lah. Baglo je. Gambar pasal. Tapi Alhamdulillah Tuhan Allah. Nak kata lagu mana pun tak tahu. Lepas tu berjumpa adik saya seorang lagi. Dia duduk dia polis balik pulau. Dia pencen dah. Dia pergi duduk dekat Kuala Sungai Pinang. Kuala Sungai Pinang dekat balik pulau. Bang Wahid dia kata aku pencen pun ada. Rumah pun ada. Anak-anak pun semua kerja. Eloklah tu. Elok hang, elok abang, elok lah ya. Semua selesai tuan-tuan. Saya mulalah tuan-tuan buat tanah tu. Saya duduk tahun 93. 30 tahun dulu bulak baru saya main tengok. Saya duk ingat pokok besar lengan, rupanya besar pemeluk. Panggil Bik Ho tolak semua tuan-tuan sekalian.
tanah tu rendah sikit. Kalau hujan dia cepat berpayar. Lepas tu ada orang bagi saya 2 bukit. Dia kata, Ustaz nak ambil tanah merah ni. Di bukit, 2 bukit ni saya punya. Ustaz ambil lah. Betul lah dia kata ambil. Tapi nak cakap dengan tangan mana boleh. Tu bagi mendatang tu apa yang tayar lipat, apa incubator. Aku nak sebut pun tak kerti. Backhoe. Lepas tu lori 2 biji. Incubator tu sehari 780. Backhoe 380. Lori sebiji 360. 4 biji kenderaan ni satu hari 1920. Habis 80,000 tuan. Tambun tanah. Lah dah elok semua. Lepas tu mulalah buat bangunan. Bangunan pula tuan-tuan, pula Pangkuak ni barang dia mahal 3 kali gada daripada darat ni, terutama besi. Yang murah coklat, rokok, arak. Yang tu murah, bebas cukai. Habis nak buat macam mana tuan-tuan? Beli barang di darat ni, bubuh lori penuh-penuh, naik ferry, pergi barang sana, pergi tuang dekat tapak pembinaan. Kos dah, tuan-tuan tahu tak kos dia berapa? Satu lori sewa 500. Naik ferry tu dia punya bayaran pergi balik 880. Maknanya 1380 satu lori pi. Mana kalau hampa beli macam bata ke apa kan, tak ada kena bayaran apa, bayar harga bata tu yalah. Tapi Pangkuak kena tambah 1380. Belilah apa pun. Pengangkutan. Buatlah tuan-tuan, alhamdulillah. Dah buat tuan-tuan yang dah boleh pakai sebuah surau tandas muslimat dengan kantin. 3 ni siap dah. Yang sedang dalam pembinaan tuan-tuan, kantin tandas laki-laki, rumah guru 5 biji, kemudian tuan-tuan asrama dan kelas pelajar. Tujuan saya merayu ni ke apa? Kecut perut tuan. Dia gayat tau, gayat. Pagi-pagi buka handphone, duk tap keluar M2U kan. Hai, duit aku ni. Dia laju tuan. Terutama apa beli besi. Beli hari ni, lepas tu beli esok, dah lain harga. Tak sama kemarin dah, harga dah. Hari-hari naik. Allah tuan-tuan, saya ni tengok duit tu dia laju. Lah 3 sikit dia lagi. Boleh ke ni? Pekerja Indonesia 20 orang tengah buat kerja rancak. Kita nak stop masa tak tergamak. Tu malam ni saya merayu tuan-tuan. Tu buat, kalau boleh tolong saya, sama ada dalam bentuk tuan-tuan derma atau wakaf, atau siapa nak keluarkan zakat pun boleh. Ataupun kalau tuan-tuan bantu saya, tuan-tuan tengok iklan di Facebook ke, WhatsApp ke, di mana-mana tuan-tuan nampak ada gambar saya, gambar sekolah saya buat rayuan tu, tuan-tuan tolong viral. Tembak rata-rata biar banyak maklumatnya orang dapat, supaya makna kata dapat hasil dia. Yang pertama tuan-tuan, saya nak buat tahfiz dan pengolok pengajian pondok untuk orang Pulau Pangkuak khususnya lah. Orang Pulau Pangkuak ni dia tak ada tuan-tuan macam kita di sini. Sini yang sebut tahfiz berlambak-lambak, sebut pondok. Jangan kata Pangkuak, Perak pun tak ada pondok. Yang ada pondok Darian, pondok polis, pondok Tugu Bas, apa lagi pondok telefon. Itu banyak di Perak. Apa Pulau Pinang, Kedah banyak. Di Pangkuak lagi lah tak ada tuan. Dan tu yang kita nak buat. Yang kedua, untuk daya tarikan kepada anak-anak muda kita melalui ARC ni, naik motor tu, ataupun unit amal atau Dewan Muslimat, tak kisahlah. Saya bagi peluang main lah. Nak buat camping ke, nak buat kemah ibadat ke, surau saya buat tu luas, 50 kali 60 kaki, luas. InsyaAllah. Kantin siap dah. Siap dengan dapur-dapur semua ada. Periuk belanga semua ada. Hampa masak ya. Pergi beli beras, beli ikan, hampa masak. Tepi laut. Hampa nak berenang ke. Kalau ada, saya ada duit sikit, saya nak beli sampan. Duk sampan 2-3 biji, apa pergi mengai memukat itu untuk kita kata aktiviti luaran lah, insyaAllah. Jadi itulah makna kata rayuan saya pada tuan-tuan, terutama termasuk juga kalau kita nak wakaf untuk ibu bapa kita ke apa semua, bolehlah tuan-tuan. Kerana yang disebut wakaf ni terhenti, makna dia terhenti, makna kata dalam
niat-niat yang tertentu tadi ni. Disebut juga oleh Nabi sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir. Maksud sedekah mengalir macam air sungai itu mengalir lah. Mana ada tanah rendah, dia air ni akan pi. Begitulah tuan-tuan, selagi bangunan ini digunakan untuk buat kebajikan, terutama membaca Quran, mengaji ilmu, buat ibadat, maka ganjaran pahalanya terus mengalir kepada kita walaupun kita dah mati. Mengalir tu dia akan pergi cari, pahala tu akan pergi cari ke mana, di mana kubur kita, dia akan sampai insya-Allah. Itulah tuan-tuan yang saya nak sebut pada malam ni. Mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Wallahu alam wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.